Ha? Rabitah, secara bahasa rabitah adalah hubungan, penghubung atau ikatan. Dalam tradisi hubungan dengan guru dan murid untuk dekat dengan Tuhan yang saya sebut tadi. Dalam tradisi tarikat, rabitah adalah suatu wasilah. Maknanya yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Tuhannya, bisa dalam bentuk apapun yang dibenarkan oleh agama yang kita sebut tadi. Kan, guru itu salah satu daripada wasilah untuk cara kita dekat dengan Allah. Seperti kita perlu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah kan. Boleh tak tanpa Nabi kita nak dekat dengan Tuhan je? Tak boleh. Kenapa? Muhammad Rasulullah itu menjadi syarat sah untuk kita bersyahadah kan, untuk dapat makna seorang muslim. Kan, kerana Nabi itulah melalui beliaulah kita boleh dekat dengan Tuhan. Kita tak boleh skip. Sama juga kita tak boleh skip mak ayah kita kan, kerana dia sebagai wasilah. Siapa yang bagi hak mak ayah? Allah kan. Aku tak sukalah dia makhluk. Kenapa? Nak agung-agung mak ayah. Tak boleh ke? Sama rata semua. Tak boleh lah. Kerana Allah menjadikan hal itu sebagai ujian kan. Ujian. Ikut cara Tuhan ke ikut hawa nafsu kau? Maka sama juga dalam agama ini, dalam kerohanian ini, guru itu sebagai wasilah. Kenapa? Kerana dia telah berjalan dulu, dia dibimbing oleh guru yang dulu. Jadi kita kalau mudah nak berjalan, kan, kalau di kota yang sesak macam Kuala Lumpur, New York ke mana, Jakarta ke, kita cari orang yang dah biasa, kan. Boleh tak pergi je dengan Google? Sekarang ada Google Map kan. Itu pun menjadi mursyid juga tu, kan. Tetapi tak punya roh lah. Kalau manusia tu punya roh lain. Rabitah ini dibahagi menjadi 3. Rabitah wajib, rabitah sunat, rabitah yang merupakan keharusan bagi para pengamal tarikat. Kita tengok apa rabitah wajib, rabitah sunat dan rabitah yang ada dalam tarikat. Rabitah wajib seperti solat yang menghadap ke Baitullahil Haram, Kaabah di masjid Tanah Haram Mekah. Maknanya boleh tak kita tak nak menghadap kepada Kaabah? Jawab dia tak boleh, kan? Maknanya samalah, maknanya dia sebagai wasilah. Kaabah itu sendiri sebagai wasilah. Kalau kita nak kata aku nak Allah saja, kan? Cubalah solat tak menghadap, sebab menghadap ke Kaabah tu macam batu empat segi kan. Tetapi bukanlah Tuhan duduk kat situ. Dia bagi tawajuh hati. Nak tengok orang banyak songeng ke tak. Aku suruh ngadap A. Mu bila banyak songeng ni, aku nak ngadap B, ada kena ngadap C. Kan? Nak menguji manusia. Ketika dalam keadaan normal, solat menghadap dada dan muka dari Baitullah, hukumnya wajib. Normal tu pun masuk. Contoh dia kalau kita duduk padang pasir. Kan? Atau kita pergi satu tempat. Kita tak boleh tentukan arah kiblat kan dengan tepat. Macam pernah berlaku zaman Rasulullah kan, di padang pasir kan tak ada tanda. Kan, timur barat tu. Tengok kiri, tengok kanan serupa je. Kan, kecuali boleh tengok matahari naik turun kan. Dia dah tahu kedudukan bintang dan sebagainya. Bila keadaan malam gelap tak tahu, dia solat, Nabi solat bersama sahabat kan. Tengok-tengok salah kiblat. Bila salah kiblat pagi esok, bila tengok matahari, maka sahabat beritahu Rasulullah kan, kita dah salah kiblat ya Rasulullah. Rasulullah tak suruh pun untuk qada solat. Itu maksud yang nak sebut tadi tu. Maknanya dah keadaan normal tu. Kalau keadaan tak normal tak boleh ni, kan? Sah juga solat tu. Kalau nak ikutkan, cuba kamu bayangkan ni arah kiblat kamu ni. Kan? Lagi sikit je tak akan tepat ke Kaabah, betul tak? Tetapi kita kena ambil kesungguhan lah untuk menentukan arah tadi. Tapi kalau nak betul-betul jitu tepat kan, wah, kena ukur satelit ataupun kan? Angle exact tu lari sikit darjah pun dah lari daripada tak kena kan arah. Cuma itu menjadi keharusan wajib untuk kita solat kan, kita cuba mencapai. Kalau lari dalam keadaan yang tak mampu kita nak mencapai ketepatan, maka dimaafkan. Itu yang disebut sebagai mana tadi? Ketika dalam keadaan normal tadi.
Ada keadaan yang tak mampu kita nak dapat ketepatan yang tinggi. Solat menghadap dada dan muka, maknanya dada, muka dan hukumnya adalah wajib. Muka kita kena menghadap, kan? Kalau guru saya dulu mengajar, jari kaki dan tangan kita masa tasyahud tu pun kena menghadap kiblat. Bukan boleh tengik macam tu kaki. Tengah orang tengik kangkang macam tu, kan? Walaupun tengah ulama kata masih dibenarkan, tapi kalau nak jaga betul-betul, guru saya suruh menghadap tu. Jari kaki ni menghadap ke kiblat. Masa bengkok tu pun, yang bengkok tu menghadap ke kiblat. Bukanlah wajib yang membatalkan, tetapi jaga adab dan akhlak. Apalagi hati, ya. Menghadap kepada kiblat. Bukan kiblat itu kiblat hakiki. Apa? Menghadap Allah SWT. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 144, 149, 150. Okey. Okey. Tak apa nak lepak lagi. Okey, insya-Allah. Bye bye. Comelnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanu waliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrahu wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Allah berfirman, kerap kali kami melihat engkau wahai Muhammad berulang kali menenggadah ke langit, maka kami benarkan mereka berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, tempat letaknya Kaabah, di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Dengan sesungguhnya orang Yahudi dan Nasara yang telah diberikan kitab, mereka mengetahui bahawa perkara berkiblat ke Kaabah itu adalah perintah benar dari Tuhan mereka, dan Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang mereka lakukan. Bab ini ayat 1 Al-Baqarah ayat 144. Kita pernah tadabbur ayat ni dulu berkenaan bagi harapan Rasulullah, kan? Untuk Allah pindahkan Kaabah daripada awal dulu, orang Islam menghadap ke Masjidil Aqsa, kan? Peringkat awal dulu disuruh solat menghadap Masjidil Aqsa. Tetapi Rasulullah berharap sangat-sangat sering memandang ke langit, nak memohon kepada Allah agar dipindah kepada Kaabah, kan? Sebagaimana kiblat para nabi dulu, Nabi Ibrahim dan sebagainya, kan? Sehingga hal itu ditunaikan oleh Allah SWT. Sama juga Nabi berharap supaya dijadikan Madinah sebagai tanah haram juga, selain daripada tanah haram di Mekah dan juga di Masjidil Aqsa, kan? Dia sering nak minta dalam hati dia munajat untuk jadikan Madinah itu sebagai tanah haram. Akhirnya Allah tunai juga menjadi tanah haram yang seterusnya. Nak sebut kat sini bahawa menghadap kepada Kaabah itu adalah salah satu daripada wasilah atau cara untuk dekat dengan Tuhan. Boleh tak kita solat tak menghadap kiblat? Dalam hal yang tidak sengaja, kan, atau yang dibolehkan boleh, kan? Tetapi apabila cara normal tak boleh. Saja-saja aku nak menghadap ke Masjidil Aqsa, tak boleh, batal, kan? Saya pernah buat umrah satu masa, saya tak ingat tahun bila. Saya pergi masuk nak di miqat, Masjid Aisyah, Tanaim. Nak sembahyang sunat kat situ dan berniat ihram. Bukan masjid tu, bukan Tanaim. Sorry, di Masjid dua Qiblatain, Masjid di Qiblatain. Kemudian sebab dia ada dua mihrab,
Ada seorang tua tu dia menghadap arah mihrab yang mula-mula dulu, iaitu di Masjidil Aqsa. Ada sebab ada 2 mihrab dalam tu. Jadi bila ada satu pak syekh apa ni, orang Arab lah. Orang Melayu, ustaz. Ustaz Melayu kita. Kan orang tua tu duk sujud, tengah sujud kan, dia pergi angkat orang tua tu. Orang tua tu kecil lah. Kalau besar tak boleh angkat juga. Dia pergi angkat ngadap ke Masjidil Haram. Pak cik tu macam agaknya malaikat angkat ke. Nak kata bahawa itu masjid 2 kiblat lah. Kan? Kita ada ziarah kalau kita buat umrah, dibawa ziarah ke masjid kiblatain, 2 kiblat. Sebab peristiwa turunnya ayat untuk menghadap ke Mekah itu berlaku ketika solat tu, kan? Solat para sahabat kat situ, tiba-tiba turun ayat tu. Maka Nabi kan pusing dan sahabat lain pun pusing mengikut. Dan surah Al-Baqarah ayat 149 150 yang bermaksud a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan dari mana saja engkau keluar untuk mengerjakan solat sembahyang, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, Kaabah, dan sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu adalah benar dari Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan, dan dari mana saja engkau keluar untuk mengerjakan solat, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya, supaya tidak ada lagi sebarang alasan bagi orang-orang yang menyalahi kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka ada saja yang mereka jadikan alasan. Maka janganlah kamu takut kepada cacat cela mereka, dan takutlah kamu kepada Allah, yakni ku, semata-mata, dan supaya aku sempurnakan nikmatku kepada kamu, dan juga supaya kamu beroleh petunjuk hidayah mengenai perkara yang sebenar. Ini maksud dia apa dulu? Orang Yahudi sering memperolok-olokkan, okay? Bahawa kiblat mereka tu ikut cara Yahudi, kan, cara sembahyang Yahudi dan Nasara, kan. Maka itu yang disebut tu. Jadi sebab itu Rasulullah tak berapa suka, kan. Tetapi tak ada perintah Tuhan. Sebab tu dia sering memohon munajat, memandang ke langit ayat tadi, supaya Allah tukar kiblat kepada Mekah, kembali kepada kiblat datuk nenek moyang masa Nabi Ibrahim alaihissalam dulu. Dalam Islam hanya Allah yang wajib disembah. Jadi bila seseorang solat menghadap kiblat, bukan bererti ia menyembah kiblat, bukan bererti dia menyembah batu tu. Apa lagi kamu duduk depan Kaabah, kan? Kerana asyik dengan Kaabah, kamu rasa kamu sembah Kaabah pula. Duduk depan Kaabah, kan? Kita jauh ni tak nampaklah Kaabah. Cuba duduk. Kalau kita masuk masjid subuh-subuh, kan, lama duduk depan Kaabah tengok. Memandang Kaabah itu dapat pahala, itu ibadah, jangan silap faham pula. Tetapi jangan hati kata Tuhan duduk dalam tu, atau menyembah Kaabah itu. Masa sujud tu macam kita pergi menyembah Kaabah. Kita menyembah Allah. Tetapi hala atau tujuan kena satu. Umat ini kena satu tujuan. Makna Kaabah itu adalah hati. Kalau Syekh Abdul Wahab Syarani sebut, orang Sufi sebut, hati manusia. Kaabah itu hati manusia. Seperti simbol hati. Kena satu hati. Jangan banyak hati yang berbeza-beza pandang. Macam dalam politik lah, kan. Hati PAH, hati UMNO, hati PKR, hati PBBM. Kan? Hati apa lagi lah. Amanah. Kan? Pecah hati, kan. Sebab itu Nabi mohon dulu, antara yang tidak dimakbul oleh Allah SWT, apa dia? Ketika Rasulullah minta supaya hati umat dia disatukan. Allah tak makbul. Kan? Kecuali yang menghadap kepada, kalau orang Sufi kata apa? Allah. Sebab tu masuk masjid tak kira, kan? Faham no, menghadap ke Allah, kan? Tu je cara bersatu. Rasulullah dapat menyatukan umat kerana itu, tauhid dia panggil. Tauhid kepada siapa? Allah. Bukan tauhid kepada bendera bulan, bendera mata, bendera merah dah, bunga raya ke apa. Itu kadang-kadang kita dah menjadikan Tuhan sebagai parti, kan? Parti sebagai Tuhan.
menjadi keutamaan kat situ. Dan kalau kamu tidak menghadap kepada Allah, orang Sufi kata kalau tidak menghadap kepada tauhid kan, Kaabah hakiki, apa dia? Hati kena menghadap ke zat yang mencipta wujud. Simbol dia menghadap ke Kaabah di dunia, tetapi hati ke vertikal. Vertikal tu apa makna? Ya, masuk melalui pintu Kaabah, masuk melalui pintu batin hatimu, mi'raj. Vertikal, bukan horizontal. Maka Syekh Abdul Wahab Syarani mengatakan Kaabah itu simbol hati. Dan hati itu ada banyak penjuru kan. Paling utama 4 penjuru. Maka tempat Allah menyadarkan 4 sifat dia. Ya Allah kata hati itu dibolak-balik kan. Di antara 2 jari, Jalal Jamal, Qahar Kamal. Ada masa lembut, ada masa kerah kan. Tetapi kalau hati yang vertikal menghadap kepada Allah, barulah Allah jaga. Sebab itu permohonan Rasulullah untuk umat dia jangan dipecahkan hati tak ditunaikan. Antara yang ditunai apa? Kalau masih ingat, Rasulullah minta supaya umat dia tidak ditimpa musibah seperti umat yang dulu. Buat silap sikit berbung, buat silap sikit tenggelam dalam bumi kan. Tapi ada juga kan, itu teruk sangat dah tu kot. Yang blender apa semua itu dah over, lebih daripada yang Allah sebut dalam Al-Quran. Dalam Islam hanya Allah yang wajib disembah. Jadi bila seorang solat menghadap Kaabah, bukan bererti bahawa ia menyembah Kaabah. Tetapi Kaabah yang dihadapi itu hanyalah sebagai rabitah. Itu sebagai wasilah. Rabitah tu maknanya Tuhan tunjuk untuk kita nak dekat Tuhan kan. Melalui perantara tadi. Kalau ada orang kata jangan guna perantara kan, dia sendiri tak faham. Dia pergi semayang, dia pergi kat Masjidil Haram, banyak rabitah, banyak wasilah. Perantara, contoh dia, Allah sebut dalam Quran kan. Ketika engkau mengerjakan ibadat umrah, atau haji kan, atau bertawaf di Kaabah, hendaklah kamu mengerjakan 2 rakaat. Allah sebut kan, di makam Ibrahim. Apa maksud makam Ibrahim? Barang siapa yang dah pernah pergi makam Ibrahim tu, bukan kubur Ibrahim. Makam Ibrahim itu adalah bekas tapak kaki Nabi Ibrahim. Bekas, bukan tapak kaki ya, bekas tapak kaki Nabi Ibrahim. Kenapa Allah suruh kita solat kat situ? Padahal kalau nak ikut orang yang tak nak wasilah kan, wush, ini kenapa dimuliakan bekas tapak kaki? Mulia lagi tapak kaki kan? Tapi ini bekas tapak kaki Nabi Ibrahim. Kerana dalam konsep bagi orang yang memahami, dalam tasawuf memahami, orang yang hidupnya semasa di dunia ini soleh, wara', kan, dekat dengan Tuhan, orang itu dicintai oleh Allah. Al-insan kamil. Kita kalau nak dicintai oleh Allah, kena dekat dengan orang yang dekat kepada Allah. Sebab itu kita disuruh Muhammad Rasulullah kan, mencintai Nabi. Kenapa? Kerana kekasih Allah adalah Nabi. Dan tidak ada orang yang boleh mendapat pandangan Tuhan kecuali mencintai Nabi kan. Allah sebut dalam Quran, barang siapa yang mencintai selain Allah dan Rasulnya kan, Allah akan buat dia jauh. Kita tak ada, kalau kita nak dekat dengan Tuhan tak boleh lalu pintu lain. Mesti pintu nubuwah, kenabian. Bukan kita jadi Nabi kan. Mencintai kekasih Allah. Sebab itu syahadahnya Muhammad Rasulullah. Tetapi bukan sekadar itu, maknanya orang yang dekat dengan Allah, al-insan kamil yang lain, semasa hidupnya dia soleh kan, maka Allah muliakan mereka hingga bekas tapak kaki menjadi mulia. Kalau kita tengok baca Quran, yang kita bicara bab wasilah dulu kan, bekas unta Nabi Soleh kan, bekas unta Nabi Soleh minum. Faham maksud dia? Unta Nabi Soleh, tapi bukan unta, bekas unta Nabi Soleh minum daripada mata air tu. Hingga Rasulullah dilarang untuk mengambil air untuk masak dan buat roti daripada bekas
tasdik kaum Tasmuk tak silap yang diterbalikkan. Itu ada hadis kan kita bicara baca dalam bab wasilah dulu. Maknanya ketika sahabat lalu bersama Rasulullah nak ambil air daripada tasdik diterbalikkan kaum Tasmuk because of dosa di mereka dulu kan. Dalam Quran kan ada cerita bab tongkat Tasmuk yang dimurkai oleh Allah. Allah larang. Kenapa? Kerana mereka itu orang yang Allah murkai. Walaupun dengan jarak Nabi, peristiwa tu dah ribuan tahun dah, kan? Tetapi tetap menjadi hina tempat tu. Kenapa? Dia adalah orang yang membuat makar, murka Allah di dunia. Sebab itu kita kalau nak pergi kat Genting tu, nak bawa anak cucu. Faham tak? Kita kalau cuti bawa kat Genting. Kita tak tadabbur daripada Quran. Kita pun pergi dulu juga masa jahil kan. Masa tak tahu, dah tahu ni tak boleh lah. Kan? Masa jahil pergi. Kan? Masa muda-muda dulu. Bawa je kak. Kan? Tempat judi, tempat macam-macam lah situ. Perempuan dijual lah, apalah. Macam-macam kat situ kan. Pergi. Kita pun pergi. Maka tempat yang hina akan pandangan di mata Allah hina. Kenapa Allah sebut dalam Quran kan? Kaum Tasmuk itu dah ribuan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun daripada Nabi, peristiwa Nabi Muhammad. Tetapi tetap Allah turun ayat kan? Tetapi Allah perintah apa? Pergi ambil air untuk masak, buat roti itu di bekas tempat minum unta Nabi Soleh. Saya nak sebut bekas tempat minum unta Nabi Soleh. Yang solehnya Nabi Soleh. Mana? Nama pun Nabi Soleh dah. Soleh lagi. Wara' al-insan kamil. Diberi kerohanian untuk memahami akhlak Allah. Mengenal Allah dengan akhlak tersebut. Menyeru manusia untuk kembali kepada Allah. Mentauhidkan Allah semasa hidupnya. Maka mulia dia ketika itu. Maka semua yang berkait dengan Nabi Soleh kan akan dimuliakan oleh Allah. Sebab itu dia kata, kenapa bekas tapak kaki Ibrahim itu kan dimuliakan oleh Allah. Menjadi syiar Islam pula kan. Barang siapa yang pergi kat situ, syiar Islam apa? Ikutan untuk menjadi simbol agama. Kalau orang Sufi, kenapa? Kerana kesolehan al-insan yang pernah wujud. Yang mengenal Allah dan mengenalkan akan Allah kepada manusia lain. Jadi dia dimuliakan. Mulianya Hijri Ismail, kita disuruh sembahyang sunat kat situ kan. Pahalanya berganda. Doa mustajab kat situ kan. Kerana bekas hentakan kaki, bekas hentakan, bukan kaki Nabi Ismail, bekas hentakan kaki seorang anak yang soleh. Safa dan Marwah disebut dalam Al-Quran kan, menjadi syiar Islam. Kita pula bila bersa'i tu kena baca ayat tu kan. Ayat yang Safa dan Marwah di antara kan syiar Islam yang Allah muliakan barang siapa yang mengerjakannya. Nak kata apa? Bahawa itu bekas seorang isteri yang solehah. Taat kepada Allah. Kan? Ketika dan juga taat kepada suami, kan? Maka orang yang pergi kat situ semua nak kembali dia sebagai kerohanian isteri yang solehah, anak yang soleh, insan yang bapa yang soleh, kan? Hamba Tuhan yang soleh. Itu sebab dalam tasawuf orang yang pergi mengajar ibadat haji dan umrah balik tu nak memakai pakaian rohani dengan membuat pakaian makhluk. Faham tak? Bukan nak jadi Tuhan tak. Dia nak balik sebagai berakhlak maksud dia. Akhlak apa? Akhlak Allah. Kenapa? Supaya dia kenal Allah. Sebab bila akhlak Allah diberi, dia dapat feel kan? Sabarnya, redanya, tawaduknya, ikhlasnya, kan? Dan sebagainya. Okey, kita sambung. Maknanya nak kata bahawa itu sebagai semua yang kita cerita itu sebagai wasilah atau rabitah. Ia wajib melakukan itu kerana Tuhan yang disembah mewajibkannya. Maka
Kaabah itu di sini menjadi rabitah wajib dalam solat seorang hamba pada Tuhannya. Itu rabitah. Jadi jangan kita sebarangan bila sebut warta meleting. ting meleting kan. Wahabi lah. Kalau geng Wahabi memang meleting lah kalau sebut rabitah ni. Kau haram, syirik, kafir terus. Kan? Padahal dia solat boleh menghadap Kaabah. Dia sembah batu tu ke? Pandai pula dia cakap, aku bukan sembah batu. Dah menghadap Kaabah buat apa? Sebab perintah Allah kan? Dan kalau Allah suka perintah menghadap situ, berani kita nak kata tak boleh guna kan? Rabitah atau wasilah. Sebab Tuhan tunjuk cara. Ada yang tak boleh lah kalau kita tak ikut cara Islam kan? Jadi dalil-dalil ini ada. Rabitah sunnah pula yang tadi wajib lah. Salah satu. Sunnah pula macam solat di makam Ibrahim. Kita baca. Rabitah sunat seperti makmum menghadap solat menghadap imam. Imam kena duduk depan. Betul? Kita menghadap kalau hak duduk belakang betul-betul imam, dia sujud ke imam ke? Faham tak? Tak boleh kalau macam ni. Aku ni menghadap punggung tok imam pula ni kan. Aku sujud ke punggung tok imam ke? Pandai pula dia cakap bukan kan? Jadi tak bolehlah sebarangan mengikut pandangan hak dia tak nampak pada hati manusia. Kan? Kita macam contoh dia kalau orang tasawuf ni dia suka ziarah orang soleh. Kan? Masa hidup dan juga masa mati. Orang mati pun dia suka ziarah. Orang hidup dia pun suka ziarah. Kan? Dua-dua dibolehkan. Kalau Wahabi, yang mati tak ada manfaat dah kan. Kubur Nabi pun dia marah. Siapa dia kufur Nabi Da'ah kan. Ziarah kubur Nabi tu bagi Wahabi dia tulis dalam kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Tak? Sebab itu mereka memanggil orang Jawi. Tahu orang Jawi? Orang Jawi ni orang Melayu lah. Orang Jawi ni syirik. Sebab apa? Suka pergi sembah kubur Nabi. Ziarah tu bagi dia kata kita sembah Nabi. Kan? Pandai pula kalau kata menghadap semayang Kaabah tu mau sembah batu tu ke? Tak. Pandai pula jawab tak kan? Jadi kita tak boleh nak tuduh lah. Tapi kalau hati kita memang sembah batu tu, kufur lah. Bukan lagi soleh tu, kufur kan? Sama juga kita solat belakang punggung tok imam. Duk sujud ke tok imam. Adakah itu niatnya? Tidak kan? Jadi itu, cara itu adalah sebagai wasilah. Maknanya, kita kena ikut kalau semuanya berjamaah, kena ikut tok imam tu. Bukan bermakna kita sembah tok imam. Tapi kita sembah Allah. Sebagai wasilah untuk mendapat pahala berjamaah. Yang maknanya cara untuk dekat dengan Tuhan lebih dekat lagi daripada keseorangan. Ada sebuah cerita. Kata saya ambil daripada satu kitab ni. Sebagaimana yang dikutip oleh Abu Bakar Aceh, seorang ulama sufi di Indonesia, bahawa orang-orang kafir menuduh Nabi Muhammad SAW telah mengajar para sahabatnya untuk menyembahnya, menyembah Nabi. Sebab apa? Sebab dia jadi tok imam kan kat depan. Maka dia duduk depan sekali, orang belakang tu macam seolah-olah sujud pada dia dan rukuk pada dia. Tuduhan ini didasarkan pada perilaku para sahabat ketika solat berjamaah dengan Nabi SAW. Rukuk dan sujud di hadapan Nabi SAW dan Nabi SAW di sini adalah sebagai rabitah atau wasilah atau penghubung antara makmum dan Tuhan. Kan? Untuk mendapat pahala berlipat kali ganda. Kan? Maka atas dasar itu makmum harus mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Tak boleh tidak. Kan? Tetapi bukan bermakna dia sembah untuk imam. Dan tidak dibenarkan mendahuluinya. Dosa. Seseorang dijadikan sebagai imam adalah untuk diikuti. Imam di sini disebut sebagai rabitah sunat. Kan? Rabitah sunat. Kerana solat berjamaah hukumnya sunat, bukannya wajib. Atas dasar itu maka keberadaan imam sebagai rabitah juga disebut sebagai rabitah sunat. Rabitah yang merupakan keharusan seperti keberadaan seorang guru kerohanian. Ini dalam bab tarikat pula. Ini harus dia. Dalam proses pencarian keutuhan diri, seorang murid dalam perjalanan menuju kepada Allah, secara logik
perjalanan seseorang ke suatu tempat kadang-kadang memerlukan seseorang pembimbing agar ia dapat sampai tempat yang dituju. Ada dalam tasawuf ada sering disebut, kalau kamu nak pergi kepada Allah, kan? Dan tak tahu bagaimana cara untuk pergi kepada Allah, ikutlah orang yang sudah berjalan kepada Allah. Itu dalam kitab Sufi sebut. Maknanya kita ni kalau nak jadi engineer, jangan pergi belajar dengan doktor haiwan. Nak jadi engineer, pergi belajar dengan doktor haiwan. Jadi doktor haiwan bukan jadi engineer, betul tak? Kalau nak jadi doktor, jangan pergi belajar dengan engineer. Kamu tak akan jadi doktor kalau pergi belajar dengan engineer, kamu akan jadi engineer. Jadi kalau nak jadi engineer, pergi belajar dengan universiti yang mengajar engineering yang kamu minat, kan? Konsep dia very simple, bukan susah nak faham. Boleh tak saya nak belajar sendiri lah, Encik? Boleh lah. Tapi kalau kamu tahu dia belajar sendiri dan hingga buka klinik, kamu nak serah diri ke? Tolong belah saya, Encik. Betul tak? Kamu kalau pergi sakit jantung pun, pergi jumpa hospital, tak pernah minta, mana CJ, mana CJ, mana CJ. Kan? Seperti orang minta, mana dalih, mana dalih, mana dalih. Kita sebab kita percaya, betul? Pernah kamu pergi ke hospital, saya nak tengok CJ tuan doktor. CJ tuan doktor, kemudian rekod tuan doktor, dah berapa orang mati di tangan tuan doktor. Doktor halau kau balik lah. Maknanya saya nak kata apa? Kita ni kalau orang-orang dulu kan, dia orang awam lah. Dia cukup tanya guru dia apa, halal, haram, kan, hukum, kan. Dia tak minta mana dalih, mana dalih. Kan? Sebab apa? Kepercayaan kepada guru. Itu sebagai penghormatan. Orang sekarang, budak-budak sekolah pun boleh, mana dalih ustaz? Mana dalih? Pening ustaz tu nak buka kitab cari dalih. Kan? Kitab ada 1000 kitab, dia pernah baca dalih, tak ingat kitab mana. Nak buka. Waduh, pening sebab budak sekarang minta dalih. Sedangkan orang awam tak wajib dalih tu. Dia wajib mengikuti guru. Faham tak? Yang dia percayalah. Ini guru hak dia tak kenal apa ni ujung pangkal, dia ikut. Kan? Bila dia ikut pun dia tengok betul tak betul kan dulu. Jadi kita ni cara mudah ikut guru. Kamu pun sekolah dulu pernah tak kamu belajar sendiri, tulis kat rumah? Kan? Pandai pula. Saya ada guru, banyak guru. Guru bahasa Malaysia, guru tadika. Saya dulu tak ada tadika masa zaman saya. Kan? Sama anak-anak tadika. Jadi itu cara mudah untuk pandai. Betul? Perjalanan kerohanian menuju Tuhan lebih memerlukan seorang pembimbing. Kerana keberadaan seorang pembimbing atau yang disebut syekh atau guru kerohanian merupakan sebuah keharusan. Wajib tak? Tak wajib, kan? Tapi setengah dalam kitab disebut wajib juga punya guru. Hidup kita ni kita wajib berguru. Kan? Guru alim, guru ilmu, wajib juga guru kerohanian. Atas dasar itu maka keberadaan syekh atau guru dalam perjalanan kerohanian seorang murid disebut sebagai rabitah. Rabitah. Maknanya sebagai wasilah yang mempercepatkan perjalanan dia untuk dekat dengan Tuhan. Macam kita lah. Kita pergi sekolah dulu kan. Sebagai wasilah untuk dapat membaca, menulis kan, dan berilmu. Kan? Atas dasar itu maka keberadaan syekh atau guru tadi dalam perjalanan ada sebagai rabitah yang menjadi keharusan dalam tarikat kaum sufi. Apa maksud kaum sufi? Kaum sufi ni, orang kalau disebut sufi, dia ni dah berjalan dibimbing oleh guru, dah sampai certain maqam. Faham? Maqam tu beza-beza. Tapi dia dah mencapai certain maqam. Dan dia boleh membimbing orang lain. Tapi kalau muridin, kan? Disebut al-murid atau si salib, itu masih berjalan. Mungkin dah ada maqamat juga, tetapi maknanya masih belum dibenang untuk membimbing. Sebab dalam sufi ni, untuk membimbing itu dikendaki guru dia memberi izin. Faham tak? Guru dia kena bagi izin, kamu dah boleh nak bimbing. Kan? Sebab apa? Sebab
bagi orang sufi membimbing orang lain tu benda yang besar, kan? Kalau setakat dakwah tak ada hal, kan? Sampai ke satu ayat, kan? Tapi kalau nak bimbing lain, nak ngajar orang, kan? Kalau dakwah sebut sikit-sikit kita tahu, okey dah. Tapi kalau bimbing ni, dia kena tahu disiplin tu, ilmu tu. Faham tak? Macam saya engineer, saya nak ajar. Saya pernah jadi pensyarah civil engineering di UTM, kan? Maknanya saya itu layak untuk mengajar engineer yang nak keluar. Kalau saya tak ada CJ kejuruteraan awam, dah grad, orang pun tak bagi izin untuk saya mengajar, kan? Itu maksud dia. Maknanya orang yang qualified untuk mengajar. Kerana kerosakan bagi orang yang membimbing yang tidak diiktiraf, kan, oleh guru. Dalam tarikat ni dia zauk dia panggil, kan. Tapi kalau CJ awam ni, mana mastermu, mana degreemu, kan. Tapi di situ Tuhan bukan gitu. Walau bagaimanapun, kalau dalam bab kerohanian, ada PhD pun belum tentu layak untuk menjadi guru kerohanian. Dia benda lain, benda zauk, benda yang di hati. Mana guru tu akan lantik, ya, satu orang atau beberapa orang yang diberi izin untuk membimbing. Faham? Kalau izin untuk dakwah, itu cerita lain. Sebab kalau bimbing dia tak qualified, dia boleh bawa ke jalan yang lagi teruk, kan? Sebab Rasulullah sendiri sebut akhir zaman ni, kerosakan agama itu disebabkan oleh para ulama. Maksud dia, kalau dia tak qualified nak mengajar, dia mengajar, kan? Dia akan membawa kepada perkara yang lebih jauh daripada kefahaman yang sebenar. Sejauh mana nilai keharusan adalah syekh, adanya syekh sebagai rabitah yang terkait dengan kadar kemampuan dan kemandirian atau kebergantungan seorang murid dalam perjalanan kerohaniannya. Rabitah kadang disebut dengan diistilahkan dengan wasilah. Lebih kurang benda sama. Dan dalam pengertian yang sama, yang dijadikan sebagai dalil syar'i atas ajaran ini adalah firman Allah SWT surah Al-Maidah ayat 35, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya. Allah yang perintah dia. Kita disuruh takwa, kan, takut kepada Allah. Tapi cara nak takut, pergi kepada orang yang boleh mengajar apa erti takut. Jadi apa dia? Cari wasilah, kan? Cari guru lah yang dapat membuat hatimu takut. Kita boleh belajar, tetapi kalau hati orang yang ngajar sendiri tak takut pada Allah, kan? Kalau dalam sufi dia kata, kamu dapat bahagian dari guru tadi, muridnya. Dia mungkin dapat ilmu, tapi tak punya, Allah tak tajalikan sifat akhlak. Kalau guru tu suka bid'ah orang kafir, dia keluar pun muridnya akan kerah macam guru dia. Sebab itu dalam tasawuf, ulama-ulama sufi pesan, kita kalau nak atas anak kita belajar, kita kena tahu detail pasal guru dan madrasah itu. Jangan main masuk-masuk tengok, Wahabi. Dah nak tukar, susah. Faham tak? Sebab biasanya manusia itu dia pegang pada guru pertama dia. Itu doktrin yang susah nak tukar. Nasiblah. Tapi kalau dia dah masuk guru pertama, dia akan tanpa mati pun dia akan pegang pada guru itu. Kalau pergi ke yang betul, alhamdulillah. Pergi yang salah, nak tarik balik dia undur tu, berhujah lah, kan? Benda itu kena tengok sebagai benda yang besar. Nak cari guru, nak belajar dengan guru, pastikan aliran guru tu, kan? Sama juga nak belajar kerohanian, nak belajar tasawuf, jangan cari guru fiqh. Condemn all out pasal tasawuf. Tak percaya pergi lah, kan? Kalau kamu sakit jantung, jangan jumpa doktor gigi. Faham maksud saya? Hatta doktor sakit puan, kerana pakar jantung dia spesifik, kan? Walaupun umum doktor, medical doktor umum tu, sama juga dalam engineer macam saya. Saya
lebih kepada pakar kejuruteraan air. Kalau suruh saya desain bangunan yang 50 tingkat, saya tak berani. Walaupun saya belajar. Faham tak? Kalau setakat 4 tingkat, 6 tingkat, 8 tingkat tu berani lagi. Faham tak? Kerana apa? Saya tak spesialis bidang tu. Tapi kalau bab air, silakanlah. Tak ada masalah. Faham? Apa yang kita nak beritahu kat sini, kita kalau nak dapat satu maklumat, jangan bertanya kepada orang yang bukan arif. Ya, nak sakit jantung, jumpa pakar jantung. Jangan jumpa klinik biasa. Faham tak? Aku rasa lain macam, nafas tarik tak panjang. Pergi jumpa 100 doktor klinik biasa. Ya, doktor kata, ini angin. Balik-balik mati. Kena terangan jantung. Kan? Jumpa pakar yang betul. Bertanya kepada orang yang di bidang yang tersebut. Tak apa tanya banyak, tak apa, tak ada masalah. Tanya berapa orang pun tak apa, kan? Tetapi orang yang relevan. Sama juga perkara-perkara yang dunia. Rabitah kadang diistilah sebagai wasilah dalam pengertian yang sama. Yang dijadikan sebagai dalil syar'i atau ajaran ini adalah firman Allah Ta'ala surah Al-Maidah ayat 35. Hai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya. Dan surah Al-Maidah ayat 35 yang bagi bawah tu dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah yang boleh menyampaikan kepadanya dengan mematuhi perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan berjuanglah pada jalan Allah untuk menegakkan Islam supaya kamu beroleh kejayaan. Ikut orang yang boleh membimbing. Juga dalam sebuah hadis disebut bahawa ketika musim kemarau tiba, waktu itu kekurangan air. Sayyidina Umar Ibn Khattab meminta hujan kepada Allah. Dalam doanya dimulai dengan menyebut nama Ibnu Abbas, yakni Abbas Ibnu Abu Talib. Pakman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan bapa saudara, kalau tak silap saya. Ibnu Abbas ni sepupu dia. Kan, kalau tak silap saya lah. Sama seperti Sayyidina Ali. Dia kan Ibnu Abu Talib yang sama dengan Sayyidina Ali. Riwayat ini termasuk dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Selain itu, keberadaan malaikat Jibril sebagai wasilah atau rabitah dalam mengata Nabi SAW dalam perjalanan mi'rajnya juga dijadikan sebagai pijakan dibenarkan adanya rabitah atau wasilah. Banyak peristiwa yang masa nota sebelum ni kamu boleh rujuk kepada syarah saya dalam Facebook mengenai tajuk wasilah. Ada khusus syarah dalil-dalil Quran, hadis dan aksar ataupun peristiwa di kalangan sahabat. Antaranya yang disebut di sini. Banyak lagi yang kita dah bicara dalam bab yang sebelum ini. Antaranya Sayyidina Ali, Sayyidina Umar di masjid. Kalau kamu ziarah Madinah, Masjid Nabi, biasanya akan dibawa berziarah beberapa masjid lain di sekitar situ Madinah, kan? Antaranya Masjid Sayyidina Umar. Yang inilah yang peristiwa ini berlaku. Masjid Sayyidina Ali, Masjid Sayyidina Abu Bakar, kan? Dan antara peristiwa dia bawa tu, kalau orang yang pembimbing bawa tu, pembimbing nama apa je sebut? Mutawif. Kan? Dia akan ceritalah peristiwa di masjid tu. Antara cerita yang popular yang inilah, bila di hadapan Masjid Sayyidina Umar, dia akan cerita bagaimana Sayyidina Umar menyeru di hadapan masjid itu ketika kemarau untuk Allah turunkan hujan dengan bertawassul, berrabitah kepada, berwasilah kepada sepupu Nabi Ibnu Abbas, seorang yang soleh yang dimuliakan oleh Allah melalui doa Nabi SAW terhadap kepahaman dia untuk memahami Al-Quran. Sebab itu kalau kita baca Quran tafsir, biasanya orang akan mula tafsir Ibnu Abbas, kan? Ibnu Abbas meriwayatkan sekian. Kerana Nabi yang doa, diberi kepahaman tentang makna Al-Quran.
Dia ada tafsir khusus. Saya pun ada tafsir Ibnu Abbas panggil. Biasanya Ibnu Qasir ke apa, atau tafsir Hamkah ke, dia akan bicara tafsir Ibnu Abbas dulu, baru kepada ulama-ulama yang lain. Oleh kerana kesolehan Ibnu Abbas ni, seorang sepupu Nabi yang menjadi sahabat yang kuat kan, yang dihormati oleh Rasulullah, dimuliakan oleh Rasulullah, maka Sayyidina Umar bertawassul dengan orang soleh tadi. Faham tak? Bukan dia boleh menurunkan hujan, tidak Allah. Bukan dia menyembah Ibnu Abbas pun, tidak, bukan Allah. Malah menggunakan keagungan nama Nabi kan, akhlak Nabi, kemuliaan Nabi bagi orang sufi itu sebagai wasilah untuk mendapatkan pandangan Tuhan, untuk ijabah. Maknanya apa? Untuk diangkat doa itu kerana cintanya Allah kepada Rasulullah. Tetapi ingat, Nabi Ibnu Abbas ni mencintai Rasulullah kan, di zaman Rasulullah. Maka sahabat-sahabat itu seperti cahaya yang terang. Kan? Kita boleh berwasilah kepada orang yang soleh di kalangan sahabat atau di kalangan soleh-soleh yang kita tahu dalam kehidupan kita. Ini panjang bab yang saya dah syarah sebelum ni. Jangan kata kalau tengok Wahabi ni dia akan suka ini sebagai inilah menyebabkan kafir. Kan? Tapi ada dalil. Kan? Sahabat Sayyidina Umar sendiri buat. Kan? Sahabat yang lain pun buat dengan berwasilah kepada Nabi yang dah wafat ketika itu. Kita pun ada bagi dalil itu dalam bab yang sebelum ni. Apa hal kita baca ni? Sebenarnya kita nak cerita bahawa kita boleh bertawassul dalam doa dengan banyak perkara yang kita sebut, berabitah kepada apa? Keagungan asma dan sifat Allah. Contohnya kan, keagungan nama-nama Allah kan. Ya Allah, dengan kemuliaan rahmat-Mu kan. Itu sifat. Rahmat Allah tu sifat. Dengan rahmat-Mu. Yang Nabi kata kita tak masuk syurga kecuali dengan rahmat Allah kan. Dengan sifat-Mu, dengan asma-Mu. Rahman. Dengan sifat rahmat kan. Itu jangan lupa, itu tawassul dengan menyebut nama ya Allah, ya Aful Karim, ya Allah ampunilah dosaku aku kan, ya Aful Karim, ya Ghafur, ya Ghafar kan. Allah sering menyatakan hal kan tentang dosa ke apa, Allah belakang tu cerita tentang sifat dia kan. Dia Ghafurur Rahim, Aful Karim, pemaaf dan pemurah, Karim. Sering Ghafurur Rahim, dia sebut sifat dia kat belakang. Sebab dia cerita peristiwa itu tajalli, af'alullah, untuk menunjukkan apa? Sifatullah. Sebab itu sering ayat-ayat belakangnya menyertakan tentang nama dia yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Selain itu, keberadaan malaikat Jibril sebagai wasilah atau ribitah yang mengantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Mi'rajnya juga dijadikan sebagai pijakan dibenarkan adanya rabitah dan wasilah. Masa Isra' Mi'raj, Nabi dibimbing, dibawa kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian mengimankan solat-solat para Nabi dan Mi'raj kan, ke langit ketuhanan. Sepanjang peristiwa tersebut sehingga ke Sidratul Muntaha, Nabi dibimbing oleh malaikat Jibril. Tak? Nak menunjukkan bahawa Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani sebut bahawa itu menunjukkan kita ni dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj. Apa maksud Isra'? Perjalanan jasad kita ni, maknanya ubudiyah kita, kehambaan kita dalam ibadah. Kan jasad kan? Dan Mi'raj maknanya rohani. Orang sufi kalau solat menghadap Allah di Sidratul Muntaha. Yang menghadap tu apa? Roh. Roh boleh pergi mari bagi mengetahui tentang roh. Kita solat duduk kat Bandar Baru Bangi. Kalau kat sini, kaki di Bandar Baru Bangi, roh sudah menghadap di kerajaan ketuhanan. Maknanya roh tu baca Fatihah tu di hadapan Allah.
Kita di hadapan sejadah. Kan? Cuba jadikan ruh itu menghadap Tuhan. Ruh baca Fatihah di hadapan Allah. Sama juga orang sufi, kalau orang tasawuf, kalau ngajar murid dia, bila suruh selawat, dia suruh selawat di hadapan Rasulullah. Kita selawat kosong kan. Sebab itu tak punya cinta. Tapi kalau menghadirkan rohaninya Nabi di hadapan untuk disampaikan doa kan, rahmat Tuhan atasmu ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kerana ruh itu bukan macam jasad. Kalau jasad duduk di Bandar Baru Bangi, di Bandar Baru Bangi lah kita. Faham tak? Tapi kalau ruh, dia boleh macam tu. Dia benda rahsia ketuhanan. Benda sifat lah. Dia boleh macam jin lah. Jin dia kelebihan. Hak tidak dilebihkan tu jasad kan. Tapi roh manusia sama. Masalah kita ni tak memahami dan menguasai roh. Kan? Sebab duk asyik zahir je. Ilmu hakikat tak nak belajar. Takut. Takut apa? Takut sesat. Kan? Sehingga tak memahami keadaan kita yang sebenar yang akan menghadap Allah. Yang menghadap Allah jasad terus. Kan? Apa? Wa inna ilahi raji'un. Betul? Tapi jasad tu masuk kubur tanah. Korek 5 tahun kemudian tengok tinggal tulang. Betul tak? Maknanya wa inna ilahi raji'un tu roh lah. Mati je dia akan menghadap Allah dulu kan. Dia akan kembali ke jasad masa dia dimandikan. Okey, Mi'raj. Nabi Muhammad Mi'raj. Masa dia Mi'raj itu dibimbing oleh malaikat Jibril sehingga kepada Siratul Muntaha. Dia tak boleh lepas pada situ. Kan? Lepas itu Rasulullah naik sendiri. Nak menunjukkan maqamat. Nabi itu menerima solat, ibadah solat di hadapan Rabbul Jali. Di ketinggian maqam. Beda dengan Nabi Nabi Musa kan, menerima Taurat di Bukit Tursina kan. Kalau orang sufi kata Bukit Tursina itu ketinggian akal. Di bumi dia masih bumi kan, tetapi dah tinggi. Jangan kata ilmu tak tinggi, tetapi maka Nabi Muhammad itu nak terima ibadah solat itu di kerajaan ketuhanan. Tak dapat digambarkan bagaimana, sebab dia bukan tempat. Hakikat rabitah dalam tarikat adalah bertawasul dengan seorang syekh atau mursyid dalam perjalanan kerohaniannya menuju kepada Allah, bukan memperhambakan diri kepada rabitah. Maknanya sebenarnya kita nak cerita bab tarikat lah. Tetapi nak kata bahawa seorang murid dia menggunakan rabitah itu. Maknanya apa? Hubungan kerohanian dia dengan guru. Bukan dia memandang guru dia adalah guru, tetapi rahsia ketuhanan. Sebenarnya diri murid itu sendiri pun rahsia ketuhanan dah. Faham tak? Diri murid itu sendiri dah rahsia ketuhanan, tapi murid menyangka aku. Kan? Jadi cara dia mudah untuk dia memandang kepada rahsia ketuhanan pada sisi guru. Kalau dalam Satariah dia sebut apa? Nur Muhammadi. Apa? Takluk sifat yang Allah takluk pada ruh guru. Itu bukan guru dia. Mana hakikat dia? Itu takluk sifat Allah. Yang Allah takluk pada ruh. Sedangkan ruh murid juga ditakluk oleh Tuhan yang sama, betul? Yang bagi sifat. Dan kalau dalam Satariah dia pandang itu Nur Muhammadi, ataupun rahsia ketuhanan yang Allah takluk pada ruh insan, pada semua insan kan. Tetapi insan yang lebih dulu memandang hak Tuhan,
bukan memandang aku. Nah, jadi dia memandang kepada sifatullah sebenarnya, iaitu hakikat kalau dia tinggilah hakikat Muhammadiyah. Dia panggil hakikat wahdah, martabatnya sifatullah. Bukan dia memandang zahir guru itu. Malah kalau memandang zahir guru pun sebagai al-zahiru al-batin, sifatullah. Nah, ni kalau tak faham tak apa. Kan, ini agak tinggi. Sebab sebenarnya semua ciptaan Tuhan adalah rahsia ilahiyah pada hakikat zahir dan batin dia. Kerana Tuhan yang mencipta zahir dan Tuhan juga mencipta batin. Betul? Kalau kita tanya, siapa yang mencipta zahir kamu? Kecuali kamu kata, mak ayah aku, mak ayah saya kan. Itu susahlah nak cerita pasal rahsia ketuhanan kalau dah cerita mak ayah. Mak ayah kalau dapat mencipta takkan ada anak yang lahir cacat. Betul? Tiba-tiba ada yang cacat, ada yang bermasalah. Semua itu adalah rahsia Tuhan lah. Masalah ke cacat ke, kita tak faham rahsia Tuhan kan. Yang tak faham ni kita berbaik sangka saja kepada Allah SWT. Tetapi seorang murid yang ini, kalau certain tarikat, tak payah kita sebut tarikat apa, dia panggil Rabitah tu, kalau dia mengajar murid, dia mengajar kepada membayangkan wajah guru. Tak payah sebut tarikat apa kan. Tapi kalau Satariyah membayangkan wajah rohani guru. Beza tu. Wajah guru zahir dengan wajah rohani guru. Tetapi ruh guru itu sendiri wajah zahirnya. Kalau kamu diberi makam untuk melihat keberadaan ruh kamu. Saya tak pernah lihat guru saya ajar saya gitu. Tak? Saya sendiri tak pernah tengok ruh saya. Dia kata ruh itu wajahnya seperti kamu, tetapi lebih putih bersih. Ini kalau tak faham tak apa. Ini benda yang agak tinggi. Dia panggil rahsia ilahiyah. Memandang rahsia. Betul dia yang Allah kata apa? Allah kata apa? Keesaan Tuhan kan? Dalam semua martabat ni kau tengok keesaan aku kan? Aku adalah Allah kan? La mawjud illallah. Setiap wujud itu adalah berkaitan dengan Tuhan. Itu maksud dia kalau faham. Kepada wajah rohani guru tadi. Hatta zahir dan batin dia tu. Yang kita pandang Rabitah itu kepada wajah itu. Wajah yang keesaan Tuhan tak ada dalam wujud. Termasuk wujud gurunya. Hatta dirinya. Kalau faham, kalau tak faham, susah nak cerita sebab benda yang lebih dalam. Pengertian tata cara Rabitah dalam tarikat. Ada masa sikit lagi. Rabitah dalam pengertian bahasa logat, artinya bertali. Berhubungan lah maksud dia. Berkait dan berhubungan. Sedangkan dalam pengertian istilah tarikat, Rabitah adalah menghubungkan kerohanian murid dengan kerohaniannya guru. Nyambung. Sebab tu masuk bai'at tu, kan? Dia panggil apa? Guru, kata Syekh Abdul Wahab Syarani, guru itu menanam. Seperti menanam. Menanam apa? Benih tauhid. Pohon tauhid. Di tanah muridnya. Maksud dia di dada muridnya. Bukan masuk benih dalam ni, masuk belah. Masuk tak. Faham tak? Secara rohani kan. Kata Syekh Abdul Wahab Syarani, seorang murid bila bai'at kepada guru itu seperti gurunya menanam benih tauhid di dada rohani muridnya. Maksud dia apa? Untuk supaya murid kekal menyiramnya dan tumbuh pohon tauhid di dadanya. Itu simbol lah. Di dadanya. Sehingga pohon tauhid itu mengeluarkan cabang dan daun yang cantik hingga akhirnya mengeluarkan buah yang manis, bukan yang beracun dan berduri. Maksud dia apa? Akhlak. Tumbuh akhlak kan? Akhlak dengan Allah. Tauhid lah. Akhlak dengan ciptaan Allah. Tauhid juga tu sebab tak,
Akhlak baik tidak akan keluar kecuali orang yang bertauhid kepada Allah, yang diberi tajari sifat oleh Allah Ta'ala. Maknanya guru itu boleh tanam je. Maknanya kamu pergi dengan 1000 guru, ditanam benih tauhid. Kenapa guru boleh menanam benih tauhid? Kerana dia telah ditanam benih tauhid yang oleh gurunya, dan telah tumbuh dan telah berbuah. Maka orang yang dah ada buah, dia boleh guna benih, kan? Betul? Tak ada buah, nak cari benih mana? Benih padi diambil daripada buah biji padi, betul? Yang telah ditanam terlebih dahulu. Maknanya nak tumbuhkan tauhid perlu ditanam oleh gurunya secara rohani. Tapi dia kena menyiramnya. Kata Syekh Abdul Asyarah ni. Apa maksud dia? Kamu dah ambil dengan 1000 wali, tanam benih, patang jumpa ulama, minta banyak. Faham maksud dia? Tetapi tidak pernah menyiramnya. Maka benih itu akan mati. Maksud dia apa? Menyiram tu maknanya zikrullah, memanggil warid, atau istilahnya hujan. Yang tidak disiram ma'ul hayat, air kehidupan, untuk menumbuhkan benih tadi yang ditanam. Maknanya apa? Pergi baiat kata-kata, bangga dengan 100 guru, kan? Aku dah baiat dengan 1 guru, tapi balik tak pernah amal. Fikir malah. Tapi ngaku ke orang baiat sana, baiat sini. Tapi tanda Allah akan bagi tanda apa? Akhlak. Tak? Akhlak itu macam-macam lah yang berlaku. Jadi kalau tumbuh pohon tauhid, maka tumbuhlah buah yang manis, kan? Maksudnya akhlak yang baik. Kalau timbul akhlak yang buruk, itu buah yang berduri dan beracun, kan? Maka timbul akhlak yang buruk. Salah tu, maknanya salah benih. Kan? Atau salah panggil air hujan agaknya, campur dengan asid. Kan? Jadi tumbuh benda lain. Jadi semua tu simbol nak menunjukkan bahawa rabitah itu, kan, berkait dengan pertalian antara kerohanian guru kepada murid, kepada kemudian kalau dia menjadi guru, murid. Faham tak? Maknanya dalam tasawuf dia berrabitah kepada awalnya benih kerohanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Rasulullah kepada sahabat ini, sebab itu dia ada salah silah dia panggil. Ini kan daripada tarekat ini, daripada Sayyidina Ali ke, kan, nyambung. Ada nama-nama ulama yang nyambung. Kerohanian ini tu perlu diwarisi. Nak mewarisinya perlu dengan hati. Seorang bapa tidak boleh mewariskan kerohanian itu kepada anaknya yang tak mahu. Faham? Kalau boleh dia nak anak dia dulu, betul tak? Tapi anak dia sendiri tak mahu, tak dapat. Iman tidak boleh diwarisi, kan? Ada, bukan ada tu apa? Syair, kan? Apa syair pula? Nasyid, kan? Apa kumpulan Rayhan ke? Kan? Saya pun tak reti dia punya lagu dia. Iman tu tidak boleh diwarisi. Kalau boleh diwarisi, dia bagi kepada orang yang terdekat dengan dia dulu. Seperti Nabi apa? Nabi yang Nuh, isteri dia sendiri tak nak warisi, anak dia sendiri dah haka. Betul tak? Dipanggil untuk naik ke kapal, tak nak ikut. Betul? Kerana lebih mempercayai bahawa dia boleh selamat di dataran daripada nasihat seorang Nabi, kan? Kerana kedekatan anak dan isteri dengan orang yang dekat tidak akan memandang itu Nabi. Faham maksud dia? Apalagi seorang wali. Dia tidak akan dapat memandang kewalian kecuali mati. Bila mati lain cerita. Kan? Banyak gitu. Sebab itu peristiwa Nabi-Nabi, isteri-isteri Nabi, majoriti gitu. Ya tak? Kerana kedekatan hingga menjadi hijab. Dia tidak boleh memandang hal itu. Sebab itu diceritakan oleh Allah. Kan? Isteri Nabi Nuh sendiri, kan, menjadi musuh kepada kebenaran ajaran Nabi Nuh untuk menyelamatkan iman dan juga kehidupan. Malah mereka rasa lebih selamat dengan
sangkaan mereka. Maka rabitah dalam pengertian bahasa logat artinya bertali, berkait dan berhubungan. Sedangkan dalam pengertian istilah tarekat, rabitah adalah menghubungkan kerohanian murid dengan kerohanian guru, guna mendapatkan wasilah dalam rangka perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Mursyid atau khalifah Allah adalah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah wasilah atau pengantar menuju kepada Allah. Maknanya kalau kita nak berjalan kepada Allah, kan, boleh tak kita sendiri-sendiri? Kan, jawapan dia nasib lah, kan, ada di jazab oleh Allah Ta'ala. Takut-takut dijazab oleh iblis dan syaitan, kan. Jadi pelik. Jadi macam kita nak jadi engineer, jumpa orang yang boleh menjadikan kita engineer, yang berqualified. Jadi tujuan rabitah itu adalah memperolehi wasilah, memperolehi kedekatan, hubungan mengenai Nur Muhammadi. Sebab itu dalam sufi majlis guru itu untuk mendapat rabitah, wasilah. Beza dengan orang yang tidak menghadiri majlis. Jadi sebab itu kalau kita nak masuk tarikat, sebenarnya lebih baik ambil yang berdekatan. Ni dok satu kat Mesir, satu kat sini, kecuali dia wali besar, kan. Wali besar pun kadang-kadang hubungan tu tak ada, kan. Dia perlu ada hubungan. Sebab tu dalam sufi menghadiri majlis guru bagi murid itu lebih bermanfaat kepada rohani dia. Dan kadang Syekh Abdul Wahab Syarani pun ada sebut dalam kitab dia, kalau masih ingat, seorang murid itu lebih utama untuk menghadiri majlis guru hatta dengan senior, kan. Kerana Allah akan memindahkan Nur Muhammadi atau kerohanian hati yang sudah punya nur di kalangan senior, kan, kata Syekh Abdul Wahab Syarani. Itu memanfaatkan banyak kepada hati murid. Ini tak kita ambil baiat sendiri-sendiri duduk zikir. Guru saya dia juga kata, ini silat-silat tak dapat apa. Dapat pahala banyak, jangan kata tak dapat pahala. Zikir tetapi susah untuk di mukasyafah dan musyahadah. Sebab itu kita kalau boleh cari guru yang boleh tarbiyah kita dan dekat. Ini seorang duduk Mesir, seorang duduk utara, seorang duduk Johor. 10 tahun pun tak jumpa. Itu transfer of kerohanian tu susah nak berlaku. Sebab dia dalam istilah sufi ni, dia daripada dada ke dada. Bukan dada zahir, ya. Yang bukan guru bagi-bagi. Oh, kalau guru bagi, dia bagi ke anak cucu dia dulu, tak bagi orang lain dulu. Tak? Allah yang akan pindah. Seperti dulu kita cawan, kan, kemudian menjadi teko. Dia menuangnya bukan teko itu, orang lain, kan. Kalau kita dah sebut Allah lah, dalam hal kalau makhluk orang lain, kan. Istilah maknanya teko tu macam seperti dada ilmu guru, kan. Dicuah kepada cawan. Cawan kamu tu apa? Wadah. Apa maksud? Hati. Tak? Perlu dibersihkan. Kalau cawan kotor, tak dituang oleh guru. Betul tak? Maksud dia tak dituang oleh orang. Allah tak akan tuang. Wadah hati kamu itu perlu bersih daripada selain Allah. Maknanya tauhid kena betul. Bila betul, Allah akan tuangkan daripada dada guru. Bukan guru tuangkan. Faham? Ini kita ngajar aja. Belum tentu masuk dalam sini melekat 10 tahun. Tapi kalau melekat sekali kamu dengar 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, kamu masih ingat ajaran guru kamu. Faham maksud dia? Kerana apa? Dia dah masuk ke dalam hati Nur Muhammad. Hati sifat itu. Hati yang Nur Basirah itu. Masuk ke dalam, menakluk kat situ. Ya Allah kata, aku kalau masuk satu negeri, raja kalau masuk satu negeri, dia akan musnahkan yang lain, kan. Ibaratnya kalau Tuhan masuk, sifat Tuhan, dia akan musnahkan ghairullah itu. Jadi tujuan rabitah adalah memperolehi wasilah. Rabitah antara murid dengan guru biasanya adalah transfer of knowledge. Tapi knowledge yang bukan sekadar knowledge akal.
noleh dari ilmu al-kulli. Akal al-kulli dia panggil. Maknanya sifat tahu yang Allah bagi dari sifat dia. Yang ini mentransfer ilmu pengetahuan, maka rabitah antara murid dengan guru mursyid adalah transfer of kerohanian tadi, of spiritual. Yang ini mentransfer masalah-masalah kerohanian. Di sini dah letaknya perbedaannya. Kalau transfer of knowledge tidak bisa sempurna tanpa guru. Apalagi transfer of kerohanian yang jauh lebih halus dan tinggi martabat dia, maka tidak akan bisa terjadi tanpa seorang guru. Sebab itu kita kata kalau mana-mana tarekat pun dia akan cerita menghadiri majlis ilmu itu manfaat, kan? Apalagi berzikir bersama senior yang sudah lama berzikir, manfaat yang besar kepada murid yang baru. Kecuali murid itu dah mencapai maqamat yang tinggi, kan? Pada masa itu dia berzikir sendiri lebih priority. Dia dah dia berzikir sendiri itu lebih priority. Tapi bagi murid dalam majlis tu lebih priority. Bagi orang yang dah mencapai maqamat yang tertentu, dia berzikir, dia masa tu tak perlu sangat guru, tetapi bukan tidak menganggap itu guru. Faham tak? Sebab dia dah dibimbing oleh Allah Ta'ala melalui zauq kerohanian. Dia panggil ilmu laduni. Kalau orang syariat sebut ilmu laduni ni, dia tak apa nak ni. Tapi Allah sebut dalam Quran, kan? Yang ketika ditanya oleh Nabi Musa tentang ada orang tak yang lebih berilmu, kan? Ketika ditanya oleh pengikut Nabi Musa kata, akulah orang yang berilmu di kalangan umat ini. Maka Allah jawab pada Nabi Musa, sesungguhnya ada lagi hamba Allah yang ilmu yang aku langsung beri. Faham tak? Disebut ini ilmu laduni. Ilmu laduni ni ilmu yang Allah campak dalam hati kita untuk memahami. Tetapi cara Tuhan nak bagi, hati kena bersih dulu, kan? Maka kita peringkat awal murid kena apa? Kena belajar dengan ilmu syar'i. Faham tak? Tentang agama, beramal dengannya. Itu ada hadis. Seorang yang belajar ilmu dan beramal dengannya, diuji dengan amal, dia dapat selesaikan amal berdasarkan kepada ilmu dengan baik, Allah akan bagi ilmu dari sisi Allah SWT. Orang tasawuf nak ilmu ini, bimbingan Tuhan. Yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, kan? Sebab kita belajar macam mana pun belum tentu kita akan bawa jalan ke mustaqim. Kerana sifat untuk bawa itu adalah tajalli dari Allah SWT. Maka dasar-dasar utamanya adalah penunjukan yang dilakukan oleh Allah. Maknanya apa-apa yang Allah nak sampaikan melalui guru atau ilham dari Allah Ta'ala. Kerana itu tidak semua orang bisa menjadi guru mursyid. Tak semua akan dilantik sebagai guru mursyid. Guru melantik. Kita menyangka guru melantik, kan? Itu pilihan Allah. Allah sebut dalam Quran, surah Al-Qasyar. Aku menciptakan kamu, bagi kamu tidak ada pilihan. Tapi kita melihat pilihan guru kita, kan? Sebab tidak memahami mazhar Allah. Suratul Haq, rahsia ketuhanan dalam wujud, kan? Nak tunjuk bahawa macam Syekh Ibn Athaillah sebut dalam Hikam, ketika Allah nak memberi seseorang itu warid. Apa maksud warid? Cahaya yang menghilangkan kegelapan hati. Menghilangkan kegelapan apa? Untuk memandang hak ketuhanan dan keesaan dia dalam wujud. Itu disebut warid. Kita tidak dapat melihat hak Tuhan itu dengan sempurna kerana hijab yang tebal di hati. Faham tak? Dan kita merasa susah nak lihat, kan? Apa-apa kita pergi pada makhluk dan sunatullah, kan? Asbab hingga hilang Allah. Maka tak ada keesaan Tuhan. Yang ada keesaan asbab. Betul? Apa-apa asbab. Sebab gitu, sebab gini dan sebagainya. Hingga ditutupi, kan? Tetapi Syekh Ibn Athaillah kata, ketika Allah nak bagi seseorang warid, maknanya menghilangkan kegelapan hingga dia dapat menyaksi hak Tuhan dan diberi ilham sempurna untuk memahaminya dengan fakta dan keyakinan yang tebal, kan? Maka Allah akan bagi dia wirid. Syekh Ibn Athaillah kata. Faham maksud dia? Tak faham? Bila Allah nak bagi warid untuk menghilangkan kegelapan hati, Allah akan bagi dia wirid. Bila masa Tuhan datang bagi wirid?
Tak faham? Yang bagi wirid itu guru kamu kan? Tetapi ia mazhar Allah. Af'alullah. Sifatullah. Dengan asbab wirid itu dan dia bagi pula kehendak himmah yang kuat. Padahal itu sifat Tuhan juga yang bagi kan? Kadang-kadang dia bagi juga kemalasan yang melampau kan? Ambil wirid dengan 1000 guru, satu pun tak diamal. Kan? Hanya letak dalam kita dalam tulisan buku, aku dah ambil ini wirid. Dia tak boleh amal kan? Maknanya Allah tak bagi. Ada orang Allah diberi tapi tak diberi af'alullah. Tajalli af'al tak ada kan? Maka tak ada amal. Tapi ada orang yang diberi walaupun sikit, istiqamah dengan sedikit kan? Maka dia mendapat anugerah Tuhan. Maknanya Tuhan memberi itu melalui guru. Itu rabitah. Padahal guru dan diri dia sendiri itu kait dengan Tuhan. Dia bukan Tuhan lah. Kan dia ciptaan Tuhan, maka kait dengan Tuhan lah. Rahsia ketuhanan. Seorang mursyid adalah seorang yang rohaninya sudah bertemu dengan Allah dan berpangkat mursyidah. Iaitu kekasih Allah yang layak menunjuki umat sesuai dengan hidayah Allah yang diterimanya. Hal ini seperti dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Kahfi ayat 17. Yang bermaksud dan engkau akan melihat matahari ketika terbit cenderung ke kanan dari gua mereka, dan apabila ia terbenam meninggalkan mereka ke arah kiri, sedangkan mereka berada dalam satu lapangan gua itu. Yang demikian ialah dari tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah. Siapa yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, maka dialah yang berjaya mencapai kebahagiaan, dan siapa yang disesatkannya, maka engkau tidak sekali-kali akan beroleh sebarang penolong yang dapat menunjukkan ke jalan yang benar kepadanya. Yang mana Allah nak tunjuk bahawa dia yang memberi jalan hidayah, kebenaran atau kepalsuan kan, kesyirikan. Tapi kita tengok orang yang mensyirikkan kita, betul tak? Orang yang mengajar ilmu salah kat kita, yang kita kata benar, tauhid yang benar, tapi salah kan? Sebab itu kena faham hakikat ketuhanan di alam ini sebenarnya bagaimana kan? Apakah kita boleh berhubungan dengan zat Tuhan atau tanda-tanda sifat? Dan semua wujud itu apakah rahsia dia? Kalau fahamlah. Tak ada wujud ini yang tidak kait dengan Tuhan. Maknanya kalau kamu tahu rahsia alam, bahawa dia af'alullah, dari tajalli sifatullah, penyataan dari wujudullah, maka itulah kerajaan Tuhan. Maka yang datang memberi, yang menolong kan, yang menolong doktor, pandai nampak doktor, itu mazhar Allah. Maknanya dia berkait dengan ketuhanan. Al-hikmah dia panggil. Tapi masalah manusia melihat makhluk, berhenti kat makhluk, tak jumpa Tuhan lah. Faham tak? Tanda Tuhan maksud dia. Kerana ada sifat menunjukkan ada zat yang mensifati. Tidak ada sifat yang berdiri sendiri. Maka ada jelas cahaya menunjukkan adanya cahaya zat matahari. Betul? Tidak ada cahaya yang walaupun dihijab oleh awan tebal yang tidak kelihatan matahari, tapi kita tahu adanya zat matahari. Kerana ada tanda sifat matahari tersebut pada nilai cahaya tadi. Jadi jelas fungsi guru mursyid ialah sebagai pembimbing rohani. Di samping itu juga sebagai orang tua yang harus dipatuhi segala perintahnya dan dijauhi segala larangannya. Dengan demikian seorang murid merasa takut manakala meninggalkan perintah agama atau melanggar larangan agama. Kerana waktu itu akan terbayanglah bagaimana marahnya wajah guru mursyid manakala dia berbuat demikian. Seperti mana kita seorang anak berbuat salah dan membayangkan kalaulah diketahui oleh ayahku kan. Kita kalau saya kecil-kecil tu suka mandi sungai, ikut kawan-kawan. Bapak saya pantang kalau anak dia mandi sungai kan. Bapak takut lah kan, temah ke anak apa semua. Tapi ada tanda-tanda mandi sungai, mata merah ke apa semua, balik siap. Jadi bila kita nak terjun mandi sungai, kita dah terbayak silap-silap kena kan. Itu timbul yang Tuhan bagilah supaya kita dapat membayang. Kerana apa yang ada dengan diri kita adalah kait dengan Allah SWT. Di mana kita nak lari daripada Allah?
Hal yang demikian pula ini pula menyebabkan Nabi Yusuf merasa takut dan enggan ketika hendak diajak berzina oleh Siti Zulaikha. Terbayanglah oleh Nabi Yusuf alaihissalam wajah ayahnya Yakub masa dipujuk rayu oleh Siti Zulaikha. Timbul keinginan Yusuf juga, walaupun seorang Nabi kan, tetapi Allah timbulkan bayangan wajah ayah dia. Padahal dia dah lama berpisah dengan ayah dia kan. Atau wajah suami Zulaikha, Khifir, manakala ayahnya atau suami Zulaikha mengetahui apa yang akan diperbuatnya. Surah Yusuf ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fakhsha innahu min ibadinal mukhlasin. Dan sebenarnya perempuan itu telah berkeinginan sangat kepadanya, yakni Yusuf. Dan Yusuf pula mungkin timbul keinginannya kepada perempuan itu kalaulah ia tidak menyedari kenyataan Tuhannya tentang kejinya perbuatan zina itu. Demikianlah takdir kami untuk menjauhkan dari Yusuf perkara-perkara yang tidak baik dan perbuatan-perbuatan yang keji, kerana sesungguhnya ia dari hamba kami yang bersih dari segala dosa. Allahu alam. Cukup untuk malam ni. Kita berhenti kat situ, nanti kita sambung balik nanti dasar-dasar rabitah seorang mursyid. Nanti bawa nota yang sama. Mungkin ada 2-3 siri lagi bab ini, kita akan masuk bab lain pula selepas rabitah. Dan beberapa siri sebelum kita masuk bab yang seterusnya. Nak habiskan bab tasawuf, bab tarikat. Ada beberapa tarikat lagi. Seperti haul, wirid, ya. Apa lagi? Aurat. Ha? Aurat. Wirid-wirid yang disusun kan. Apa maksud dia dalam tarikat. Habis beberapa siri itu kita akan pergi kepada syariat tarikat makrifat. Makna makrifat mengikut ulama-ulama sufi. Makrifat dan hakikat. Itu lepas tu kita akan, bila makrifat dan akan hakikat tu melalui pemahaman dan pengetahuan tentang makna-makna asma' dan sifat-sifat Tuhan. Jadi kita akan mula masuk ke sifat 20. Faham maksud dia? Orang makrifat, bagi orang sufi, kebanyakan ulama sufi kata makrifat tentang sifat. Faham? Kenal sifat-sifat Tuhan melalui nama-nama dia dan alam wujud perbuatannya. Tauhidul af'al, tauhidul asma' dan sifat. Maka pelajaran ini perlu memahami sifat 20 sebagai asas dan asma'-asma' Tuhan. Itu panjang tu. Berapa tahun tak tahu habis ke dak. Kan kita akan syarah secara sufi. Daripada kitab-kitab sufi yang berkaitan sifat 20 secara syarah sufi. Bukan syarah ulama mutakallimin. Permulaan tu wujud. Perlu dikhatam tentang bab wujud. Wujudullah, sifat wujud Allah. Banyak kitab. Saya pengkaji kitab juga, saya tahu. Jadi kita baca semua yang berkait. Dan benda itu akan jadi panjang. Jadi malam Ahad malam Isnin kan, ayat Ahad malam tu akan menjadi syarah untuk sifat 20 nanti. Sikit masa lagi untuk habis tarikat, masuk makrifat dan hakikat dari kitab-kitab sufi, dan ia akan pergi menjurus kepahaman tentang sifat-sifat Tuhan. Kalau Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Al-Maturidi, dia akan masuk melalui sifat 20 sebagai asas. Yang pertama, sifat nafsi adalah wujud. Maka syarah wujud itu perlu dipahami oleh murid. Wajib dipahami oleh murid secara ilmu dulu. Mana? Zauq tu cerita lain, anugerah Tuhan. Guru tak boleh mampu nak bagi. Dia kena hati yang
dibersih oleh Allah Ta'ala. Mintalah pertolongan Allah. Tapi dengan ilmu tu kita cubalah untuk beritahu. Daripada situ akan masuk ke dalam lah. Sebab sifat 20 itu kalau disyarah panjang tiap-tiap satu secara sufi. Bukan sekadar lagu nasyid wujud kidam baqa mukhalafatu ta'ala lil hawadith yamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat irada ilmu hayat sama bahasa kalam kan. Kaunuhu qadirun, kaunuhu muridun, kaunuhu alimun. Betul? Tengah orang tak hafal langsung. Kata bertauhid. Tauhid ahli sunnah pun dia tak kenal. Kalau Wahabi tak cerita. Dia kata kufur, bid'ah. Kafir pula belajar menghakkan sifat Tuhan 20. Itu akan kita cerita pembahasan kan. Jadi kita ni kalau ngaku ahli sunnah, aku ahli sunnah, aku ahli sunnah. Tapi sifat tauhid ahli sunnah pun dia tak kenal. Bagaimana kan? Dan bagi orang tasawuf tak masuk melalui pintu pemahaman ini sifat 20. Apalagi wujud. Kan? Tidak sempurna tauhidnya. Macam mana nak jadi sufi? Faham tak? Sufi tu ma'rifatullah. Dia akan mengenal, dikenalkan oleh Allah. Maka kenal dia tu, dia akan diberi faham dan memahami sifat-sifat Tuhan secara ilmu dan zauki. Bukan hafal kitab saja. Kan orang alim dia hafal kitab kan. Tapi cari wujud Tuhan tak jumpa. Tuhan tak langit. Atau takkan bertemu. Macam mana nak kenal Tuhan kalau tak memahami tanda-tanda Tuhan? Tanda-tanda sifat di mana? Faham tak? Itu akan kita selami secara dalam. Dan media dia lebih pada malam ini lah. Cuma malam yang lain tu ada tafsir. Malam saya, pagi tadi saya sibuk sangat dengan ni, tak tempat nak balik. Ada kerja kena, jadi tafsir terlepas. Kan? Pada malam semalam, patutnya kita Imam Arsalan kan? Itu tinggi tu. Imam Arsalan. Imam Arsalan tu antara tauhid sufi tinggi. Imam Arsalan. Tauhid sufi yang zauk tinggi dah. Tauhid para wali dah. Tapi hak pentingnya sifat 20 tadi. Bagi murid. Lepas tu kalau hari Rabu pula, Syarah Hikam kan? Itu tinggi juga. 2 kitab Imam Arsalan. Tapi kalau orang tasawuf, murid dia kena faham tauhid sufi ni. Kerana kalau dia berjalan dan dia istiqamah dengan perjalanan tu. Apa maksud? Istiqamah. Maknanya dia serius lah. Menjalani, menyelusuri perjalanan rohani tu. Bukan main-main. Kalau main-main tak dapat lah. Sorry. Ini bukan main-main. Macam orang buat kerja juga. Betul tak? Main-main. Nak kaya macam mana? Kita bukan nak kaya ni, nak kaya rohani. Faham tak? Jadi, orang main-main tak ada tempat di sisi Tuhan. Orang yang nak Tuhan, nak main-main tak ada tempat. Minta maaf banyak. Jadi, orang yang nak masuk benda ni, ilmu ini perlu serius. Sebab dia hujungnya kembali kepada Allah. Kau yang main-main ke? Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah bukan perkara main-main. Kan? Perkara serius. Kita kalau tak ambil serius, tak akan dapat lah. Sama juga dunia. Kau kerja menentang pukang main-main kan. Mana nak dapat darajat? Buatlah. Betul-betul. Bila betul-betul, barulah Allah bagi bimbingan. Kan? Tetapi, yang tak betul-betul, pandangan Tuhan tak ada. Bila tak ada lah. Kalau nak dihitung pahala banyak lah zikir kan. Oh, ilallah. Bagi berzikir lah. Orang ambil zikir, gantung dekat catatan saja. Tak adalah manfaat. Allahu alam. Mudah-mudahan kita mendapat keampunan Allah SWT dan pandangan Tuhan dan kasih sayang Allah dan rahmat Allah, dan diampunkan segala dosa kita. Diberikan hati-hati yang ikhlas. Diberi hati-hati yang sentiasa berkehendak dengan kehendak yang kuat kepada Allah SWT. Diberikan rahmatnya, keberkatannya, dan diberi akan
redanya kepada kita hingga kita menjadi manusia yang sentiasa berjalan kepada Allah dan dibimbing oleh Allah dan diampuni oleh Allah dan dirahmati oleh Allah dan diberkati oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majlis kita dengan surah Al-'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah berfirman, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, yang berpesan dengan kebenaran dan pesan dengan penuh sabar. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.